disebabkan cop jari tak ada video. Interaktif. Hari-hari ni bersama dengan siapa? Nur Hisham. Ya, pakar mentafsir jari. Disebabkan cop jari tak ada, thank you. Kawan lama ni, kawan sama-sama NLP, kawan sama-sama kaunselor. So ni tengoklah hari ni khas istimewa, didatangkan khas sewa. Datangkan khas datang ke rumah special sikit. So hari ni beliau mengeluarkan buku berkaitan dengan analisis cop jari. So hari ni nak minta dia tafsirkan apa yang ada dekat jari. Okay, so ni tak Boleh cop satu-satu lah. cop satu-satu. Oh, bukan cop sekali sentak. Ibu jari dulu, tunjuk. Macam tu. Alright. Boleh makan boleh. Macam tu. Mula-mula sekali ibu jari. Okay. And then hitam sangat lah. Hitam sangat lah saya. Kalau hitam kita buat sekali. Ini tak nampak dah. Tak ada. Macam hitam sangat pula. Macam pergi mana kata tu? Macam pergi yang apa tu? Pilihan raya. Kita buat sebelah sini tak? Sebelah sini kan? Tak buat sebelah itu dulu. Sebelah dia? Okay. Tunjuk. Jari hantu. Cepat kering. Cepat kering sebab dia ni kan. Ini spray pergi umrah tu. 1, 2 tadi ada 1, 2, 3. 3 lah. Okey, ilmu cap jari ni orang juga sering mengatakan ilmu ramalan macam ilmu tarikh lahir. Ya. Sebenarnya ini bukan ramalan tapi ini adalah karakter diri kita yang ada di hujung jari yang Tuhan telah sampaikan, di mana satu ayat Quran ada berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu hai manusia, dirimu semua ni, apakah kau tidak melihat? Lihatlah semua kejadian Tuhan itu, bentuk matanya, telinganya, tubuhnya, jantinanya, jarinya. Kalau ada ilmu, kita akan tahu makna-maknanya. Yang masalahnya kita tak ada ilmu, kan tidak ada orang mengajar kita. Tak ada ilmu tak jadi masalah tu kan. Macam ilmu tarikh lahir juga. Ini ilmu meramal masa depan seseorang. Sebenarnya bukan gitu. Kita bukan meramal, kita melihat karakter. Karakter berdasarkan kajian terhadap ribuan manusia yang telah yang dibuat kajian. Dan So ketepatannya kita itu karakter. ketepannya itu sangat tinggi, bukanlah 100%. Tapi 80 ke atas. Sama juga ilmu cap jari, ilmu tarikh lahir, ilmu grafologi juga, ilmu tulisan. Karena tulisan manusia itu boleh berubah-ubah. Mungkin hari Senin cantik, hari Jumaat jadi hodoh sikit. Karena karakter dia, sifat dia tu. So ini kita cuba tengok apakah nampak atau tidak. Ataupun nampak ataupun tidak. So jadi ini ibu jari tadi. Ini nampak, ini namanya loop. Ini comot. Ini loop. Ini loop, ini kurang nampak sekali di sini. Ini kok yang tadi. Yang buat kali kedua. Yang ni yang berkaitan. Okey. Nampak tak? Ni nampak sikit. Jadi seperti lalu saya tengok tapi tak semua nampak semua yang ada tu adalah bentuk loop. Loop tu yang dia agak lonjong seperti air terjun. Jadi loop ini dia terhubung ke otak bahagian feeling. Jadi orang banyak loop ini orang hidup dalam banyak perasaan. Kalau banyak logik, hidup dalam logik. Orang logik ini dia tak ada perasaan. Dia keras, kaku, orang logik tinggi. Tapi orang feeling banyak ini dia hidup dengan perasaan. Jadi ada kasih sayang dengan manusia. Dia berfikir ikut perasaan, mengingat ikut perasaan. Dia ada perasaan lah, suka attract dengan manusia. Berlainan dengan orang yang banyak bulat-bulat itu orang yang mengejar target, orang targeted. Dia tak peduli orang lain, orang sangat degil. Degil tu kita baru tahu juga rupanya Tuhan ciptakan tu semua tu ada kebaikan. Rupanya degil tu adalah salah satu cara Tuhan nak melindungi orang itu. Bila dia degil, orang tu kata
orang tu ajak dia pergi kelab malam contohnya, dia tak nak pergi, dia degil, tapi dia selamat. Sifat degil tu bila digunakan ke arah yang betul, Dan selamat. dia selamat. Jadi tidak ada benda yang Tuhan ciptakan ini pada diri kita ni, baik kedekut baik yang tak berguna, semua ada gunanya. Pemarahnya, malunya, pendendamnya, semua ada guna. Tapi di manakah sebenarnya kita nak guna sifat tadi? Jadi kalau zaman Nabi dulu, orang Lut ini mudahnya Sayyidina Abu Bakar lah, Lut orang perasaan. Orang logik itu ialah Sayyidina Umar. Jadi karakter itu dia akan berubah sampai bila-bila. Sayyidina Umar sebelum Islam dia keras, masuk Islam pun dia keras. Tapi macam mana dia guna karakter keras dia itu? Jadi tapi walaupun keras, walaupun lembut, dua orang ini, mereka ni adalah 10 orang daripada yang dicalonkan Nabi sebut ahli syurga. Jadi kita tidak perlu berubah sebenarnya karakter kita. Oh, saya banyak perasaan, saya perlu berubah. Tak perlu berubah. Macam mana kita nak guna? Macam mana kita nak guna? Oh, saya ni banyak logik ini. Oh, macam mana cara nak guna logik itu? Jadi kita boleh tengok 10 ya. Kerana jari kanan ini dia terhubung dengan bagaimana cara kerja otak kiri. Otak kiri adalah otak logik. Otak logik, otak matematik. Jari kanan. Kalau kiri dia terhubung ke otak bahagian kiri, kanan. Kanan adalah otak abstrak, otak seni. Ini contoh jari manis ini. Jari manis ini adalah jari berkata-kata. Kalau terhubung ke otak bahagian kanan, macam mana kita mengiramakan kata-kata kita tu? Sejauh mana kita pandai? Kalau bulat di sini, orang tu tak pandai bercakap, tak pandai berpusing-pusing, dia direct. Orang yang direct, bercakap direct, nak marah dia marah terus, kalau mesyuarat dengan dia cepat selesai. Sebab dia direct dia tak ada nak berpanjang-panjang. So gila tak dapat semua Tak dapat semua, nantilah kecil balik. Kadang-kadang boleh juga buat gini, ambil telefon, kita on, kita tengok kita. Ada boleh hitam. Hitam lagi nampak kan? Ada kanta tak? Ni nampak dia turun di sini, ni loop namanya. Ini pun loop. Ini nampak bulat ke loop ni? Sama tak dengan tadi? Lebih kurang ya. Ini pun juga, ini bergaul. Bergaul kan? Adaptasi. Macam mana kita bergaul dengan orang. Kalau sini bulat, itu kalau macam ni? Kalau bulat itu maknanya orang ini memilih kawan dalam dunia ni. My God. Kalau bulat, kalau bulat. So yang ni bulat. Apa lagi kalau bulat dua-dua. Kita akan tengok orang itu di Facebook dia. Kalau dia ada Facebook, kawan dia 300 ke bawah aja. Oh ya ke? Sebab dia sangat memilih orangnya. Kalau ada lebih 300 ke atas, ya ada sebab kenapa dia pilih. Kalau di sini kalau yang ni maksudnya apa? Klik adaptasi, bagaimana dia bergaul dengan orang. So kalau saya punya? Kalau ini feeling ini. Kalau feeling mana dia suka bergaul. Jadi dia terima semua, sampai tak cukup Facebook 5,000 friend tu tak cukup. Dua page. Kalau boleh nak minta dengan Mark Zuckerberg, besarkan lagi. Kerana kesukaan kita bergaul. Tak sama dengan orang bulat. Kalau sini bulat, orang tu bercakap direct. Direct. Tapi kalau lonjong, yang ni kalau untuk jari adaptasi. Di sini juga visual. Bakat visual di sini. So visual, visual ada visual lah. Visualisasi. Yang ni kalau yang ni? Kalau ini komunikasi. So komunikasi macam mana ni kalau ini? Kalau ikut saya tengok sepetah laut tadi, dia tak bulat, yang tak nampak bulat sangat. Kalau bahasa tu bercakap tu agak pusing gitulah, pusing. Agak mengambil hati orang lah, tidak direct lah. Nak kata apa-apa tu tapis dulu. Nak jaga hati So kalau yang ni jari. Yang ini jari bertindak. Bertindak. Action sebab tu dia panggil jadi hantu, panggil macam hantu. Nak tengok. Okay. So kalau macam ni apa maksudnya? Kalau ini pun bertindak ikut perasaan lah. Ikut perasaan banyak lah, lebih pada emosi lah. Ada orang tanya, apakah ikut perasaan itu bagus ke tak bagus? Kita tengok pula pada makom kalau kita boleh buat 3 segi, tengok makom, ikut nafsu. Dalam ilmu tasawuf tu ada 7 nafsu. Paling bawah nafsu lawamah, kemudian nafsu amarah, kemudian nafsu mutmainnah. Kalau kita orang ikut perasaan kita berada di mutmainnah, jadi semua yang datang tu bagus semua. Yang datang ke fikiran kita yang bagus. Apalagi kita nafsu mulhamah, orang sudah dapat title maqam ilham. Tapi kalau kita nafsu duduk di level bawah, apa pun yang datang, curiga pada orang, jangan-jangan dia, jangan-jangan prasangka buruk. Jadi perasaan tu tidak salah sebenarnya, tapi kita di level mana kita duduk. Oleh sebab itu kita perlu up diri kita daripada level bawah, kita naik ke atas. Macam
istrinya Nabi Muhammad kan dia berada di maqam mardiyah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia sudah masuk ke level radiyah mardiyah. Jadi itulah kita. Jadi jangan salah sangka oh dia tuh ikut perasaan tak bagus tuh. Itu bukan begitu. Nah, ini itu perlu dicerna, dipahami ini. Ini cara berfikir ini. Tadi tangan belah kiri. Yang ni cara berfikir. Cara berfikir otak belah otak kanan. Otak okay. kanan tu otak apa? Otak seni, yes. Otak muzik. Ini cara berfikir. Cara berfikir. Kalau ini cara berfikir juga, tapi secara logik. Oh, kalau ini secara logik. Tapi mengapa soalan ketika sembahyang asyhadu an la ilaha illallah, yang ini disuruh angkat, kenapa tak yang ini? Atau punya ini? Why? Dari dulu sampai hari ini. Kan? Ya. Kenapa sih yang ini? Kan? Kenapa sih yang ini Tuhan pilih? Apa maksud Tuhan ini? Maksudnya? Kenapa tak yang ini? Kalau kita kata nak bagi orang tu best kan? Awak baik ya? Bagus kan? Bagus. Ini. Kenapa yang ini? Jadi guru saya di Bandung, Pak Beni, beritahu pada saat takkan dia yang Kristian dalam Islam tu sudah ada. Jadi ini cara berfikir otak kiri adalah berfikir logik. Asyhadu, aku mengaku tidak ada Tuhan. Secara logik tak ada Tuhan dalam dunia ini kecuali Allah. Oh, kalau begitu Islam betul dari dulu ya. Iya. Aku nak masuk Islam lah. Ya, terserah engkau, kata dengan guru saya ini kan. Akhirnya masuk Islam. Gara-gara ini saja ini. Nah, salah satunya lah. Bila kita angkat ni, kita rasa macam kan. Asyhadu la ilaha illallah. Memang Tuhan tu satu. Tapi kenapa yang dia ada ketegasan kat situ. Bila kita angkat tu dia ada ketegasan. Bila kita solat tu kan, bila kita solat tu asyhadu alla kan. Dia rasa bila kita angkat tu kita rasa ketegasan kat situ. Kita menegaskan bahawa hanya Allah saja yang satu. Kan? Tiada lain kan, melainkan Allah kan. Ada ketegasan kat situ. Orang yang hebat berfikir tu dia punya bunga dia di sini double loop. Double loop. Ini double loop ni. Kalau double loop dia begini, karena kalau loop dia guna perasaan, kalau logik dia guna fikiran. Tapi kalau double loop dia guna dua-dua enjin. Itu yang paling bagus. Itu paling hebat tu. Jadi dia melihat orang itu lain. Itu yang kita nak sebenarnya. Macam Ramli, ibu jari dia kita tengok di Google IC lama dia tu kan IC lama kan ada ibu jari ni. Dia double loop itu di ibu jari. Jadi ibu jari ni pula adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ini ilmu dia panggil bakat interpersonal. Ada di sini. Jadi di ibu jari kiri ni. Ibu jari kiri. Orang yang hebat itu berjumpa orang tu, pandai attract orang tu adalah orang yang double loop di sini. Double loop di sini. Dan kita gabung lagi ilmu metafizik. Kalau ini orang yang pandai bakat intrapersonal, bakat mengurus diri sendiri. Ada juga orang tak boleh mengurus diri sendiri, kena dibimbing. Duduk asrama bangun pagi kau kena lipat kain selimut. Ada orang kena bimbing gitu. Ada orang tak perlu dibimbing, dia tahu sendiri. Ini bakat intrapersonal. Jadi inilah secara sepintas lalu. Itulah bukunya tak bawa kan? Itulah buku tak bawa. Jadi yang pertama adalah kita melihat watak orang melalui ujung jari ni. Watak tu dia banyak pada feeling ke, atau banyak pada logik, atau banyak pada insting. Satu. Yang kedua kita melihat bakatnya. Bakat-bakat tu apakah bakat visualnya tinggi. Ini macam Puan Mas ni kan, bakat visualnya tinggi, terlihat buktinya dengan lukisan-lukisan ini. Jadi mungkin lah, saya tak bawa tengok tadi, mungkin jari kelingking itu dia bukan loop, tapi mungkin eye peacock. Karena dalam dari yang kiri inilah. Ni. Kalau ini visual text, ini visual gambar. Karena dalam satu buku bercerita orang-orang Cina sangat mencari logo eye peacock itu. Orang Cina sudah lama daripada kita buat kajian kan. Dia tahu orang ada logo eye peacock ni, dia punya bakat dia tinggi. Ada. Kemungkinan ada lah. Jadi dia tak salah antara ilmu cap jari dengan ilmu tarik lahir itu, dia seiring sebenarnya. Kan. Tapi kita tak gabungkan tadi kan? Kita tak gabungkan tadi dengan nomorologi. Kan dengan kita belum gabung lagi kan. Tapi apa yang Ustaz cakap tu lebih kurang dengan tarikh lahir saya, dengan dia lah, kalau ikut saya punya tarikh lahir saya tu dengan apa yang Ustaz cakap tu betul. Sebab saya ada dua. Saya ada emosi dan juga fikir logik. Memang selalu antara dua ni selalu fikir. Tapi lebih kepada emosi. Lebih kepada emosi kan. Sebab selalu pergi apa-apa akan pergi pada emosi dulu. Pergi pada emosi dulu. Ada orang kata kalau perempuan tu mesti banyak perasaan. Banyak emosi. Tidak juga. Tak juga ya. Tak juga. Ada juga lelaki penuh perasaan, ada juga perempuan yang penuh logik.
Oh, ada juga. Ada. Saya jumpa beberapa orang perempuan yang Tak semuanya bulat semua. Hmm. Dia sangat memilih. Dah banyak benda dia pilih dalam hidup dia, termasuk soal kahwin. Kan? Betul. Dia Kan? sangat Dia terlampau terlampau memilih, terlampau itu ni kan. Banyak syarat dalam hidup dia. Betul. Susah juga. Ada juga kita jumpa satu orang kawan ni, bila nak kahwin, nantilah saya nak orang yang muda, orang yang ada ijazah. Banyak sangat syaratnya, jadi itu bahaya juga. Banyak syarat. Akhirnya umur dia meningkat. Dia kadang-kadang dia jumpa orang yang dia cinta tu. Dia jumpa dengan orang yang dia cinta tu. Tapi disebabkan dia memilih, maka dia perasaan dia tu dibuang. Kan, sedangkan dia ada perasaan cinta pada orang tu, tapi disebabkan dia terlampau memilih, dia nak karakter begini, dan akhirnya dia abaikan perasaan cinta dia tu. That's why dia tak, kan, dia mencari yang perfect. Yang perfect tu memang tak ada lah, kan. Mana ada perfect pun. Nak cari yang perfect untuk diri dia sendiri, tak ada sebenarnya. Sebab kita saling menyempurnakan. Betul. Kan? Kita saling menyempurnakan. Ada kekurangannya. Kan, kita menyempurnakan dan nak cari perfect tu memang tak akan jumpa lah. Betul tak? Kita pun manusia kan, biasa ada kekurangannya. Okey, terima kasih. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan kita hari ni, sebab hari ni sebenarnya datang dengan Noh Hisham ni, kawan baik saya sebenarnya ni. Kita sama-sama belajar, sama-sama kaunselor, sama-sama belajar NLP, and then belajar hipnosis, and then belajar numerology. So hari ni Noh Hisham datang, dia kongsi pula satu lagi. Bila saya tengok dia pergi kepada chop jari ni, saya sebenarnya dah ada buku berkaitan ni, tapi saya tak berani nak expose sangat. Kan, tapi kan keberanian beliau mengekspos dan hanya fokus kepada jari-jari ni untuk membaca karakter. Untuk membaca karakter saja, dan memang kena dapatkan buku beliau. Cuma hari ni dia tak sempat bawa buku tu. Dia hanya bawa buku dia yang satu lagi, metafizik okey, dia tentang ilmu metafizik yang kami pun sama belajar benda yang sama juga. Tapi mazhab yang berbeza, tapi lebih kurang sama kan, dia tak ada beza pun. So jadi boleh dapatkan buku metafizik sudut pandangan manusia. Ini buku beliau dah ada 7 buah buku kan? 7 lah. Beliau dah ada 7 buah buku. Dan buku yang ke-8 ataupun 9 insya-Allah bersama dengan Farmas insya-Allah kan. Berilah sokongan kepada kami. Ya, so jadi ini idola saya jugalah, sebab dia kita orang sama-sama belajar tapi dia dah ada 8 buku. Mas Ahmad hanya ada Facebook 2. Mas Ahmad ada Facebook 2. Dia dah ada 8 buku. Mungkin lepas ni kita kena buat Facebook kot. Betul. Kita kena buat Facebook just untuk berkongsi ilmu. Apa yang kita dapat, ilmu kita dapat dari jauh. Betul. Kan, dari luar negara. Dan dapat tu pula bukan jenis kedekut nak simpan untuk aku seorang je. Kita suka sharing. Kita akan kongsikan selama mana hari ni kita masih boleh bercakap. Ya, betul. Masih boleh buat apa yang semampu kita lah. Lagipun bila saya dah keluar dalam bidang counselling ni, sekarang ni dah jadi opah-opah kata, dah jadi macam cikgu, mak-mak ajar budak-budak OKU pun sebenarnya dekat situ sebenarnya ada rahmat Allah kat situ. Kita mengenal lagi karakter. Mengenal lagi karakter manusia, mengenal karakter diri kita sendiri sebenarnya. Kan, kat situ Allah nak bagi bimbingan dekat situ kan, yang kita tak nampak. Kita rasa kadang kita tak susah, kita rasa saya ada ilmu counselling, sebenarnya Allah bagi dekat situ ada yang Allah nak bagi sesuatu kan, yang kita tak nampak kan. Dan terima kasih sangat, hari ini perjumpaan yang tak dirancang, tetapi alhamdulillah Ustaz pergi klinik, saya pergi hospital kan, and then datang singgah ke rumah dan berkongsi ilmu tentang rahsia di sebalik cap jari. Rahsia di sebalik cap jari, dan dapatkan buku beliau. Okey, boleh pergi kepada FB beliau, Noh Hisham Hamzah ya, Noh Hisham Hamzah, dan dia ada 8 buah buku dan boleh dapatkan salah satu daripada buku yang ada lah kat sini. Okey, terima kasih. Ini saja perkongsian untuk hari ini. Assalamualaikum.